Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh hari Sabtu yang ketiga. Anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3, masih lagi dengan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 184, masuk ke subtopik yang ke-13, iaitu isu azan 2 kali pada hari Jumaat. Maksudnya azan untuk solat Jumaat 2 kali. Ini secara umumnya kita lihat tidak berlaku kekeliruan di dalam masyarakat kita, bahkan diamalkan dengan meluas, iaitu azan bila masuk waktu, lalu khatib selepas daripada jemaah melakukan solat sunat qabliyah. Itu juga ada isu solat sunat qabliyah jemaah juga ada orang yang mempertikaikan. Kemudian khatib naik ke atas mimbar memberi salam. Kemudian khatib duduk sejenak, ketika itu azan lagi. Azan 2 kali. Sudah biasa, tak ada apa keliru. Dan saya percaya di kebanyakan masjid surau pun tak ada orang komplain. Tetapi rupanya ada dibawa syubhat kekeliruan yang berpunca dari punca yang sama yang kita telah huraikan lama dahulu, iaitu di dalam bab yang pertama berkaitan tentang bid'ah. Ada sebahagian umat Islam menyangkakan apa sahaja yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi menyangkut urusan agama, urusan ibadah. Azan ini urusan agama, urusan ibadah, maka tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, ianya merupakan bid'ah yang sesat. Ada yang bertanggapan begitu, tapi ini hatta di negara Arab sekalipun, di Arab Saudi sekalipun, dianggap pandangan yang ganjil, pandangan yang pelik. Seingat saya, ini dipegang oleh seorang tokoh, iaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tapi tokoh ulama Arab Saudi yang lain pun tidak bersetuju dengan beliau, kerana pendirian beliau itu jelas bercanggah dengan kesepakatan umat Islam, bahkan lebih parah bercanggah dengan ijma' sahabat Nabi. Mana sahabat Nabi dah sepakat, dia masih komplain lagi. Tapi tak apalah, just in case ada orang terpengaruh dengan pendirian beliau, cuba nak membawa kekeliruan itu ke sini, at least kita sudah ada maklumat. Dan ada orang suka berkata, kalaulah benda itu boleh, kenapa Nabi SAW tak buat, tak amalkan? Ini bukti, bendanya boleh. Sahabat Nabi seorang pun tak komplain, tapi Nabi tak buat. Jadi sangat keliru kalau dikatakan kalaulah satu perkara itu boleh dilakukan, kenapakah Nabi SAW tidak melakukannya?
kerana pasti Nabi SAW tidak melakukan semua yang boleh. Benda tu tak salah, tapi tak mesti Nabi buat. Menyangkakan kalau benda tu boleh buat, maka mesti Nabi buat, tu tak betul. Sebagai contoh, banyak kali kita bawakan kisah bagaimana seorang imam di Masjid Quba melakukan perkara yang Nabi tak buat, iaitu melazimi membaca Qul huwallahu ahad pada setiap rakaat dia jadi imam tu. Dia baca Fatihah, selesai Fatihah dia akan baca suratul Ikhlas, selesai suratul Ikhlas barulah dia baca surah lain, kemudian barulah dia rokok. Rakaat yang kedua juga sama, Fatihah, Qul huwallah, surah, baru dia rokok. Ini Nabi SAW tidak buat, bahkan Nabi SAW tidak anjurkan, dan makmum masjid tidak suka. Makmum berjumpa dengan imam, minta imam pilih satu saja. Kalau imam memang nak baca suratul Ikhlas, selesai suratul Ikhlas, rokok, jangan baca surah lagi. Kalau imam nak baca surah, cukup dengan surah, jangan baca suratul Ikhlas. Ini permintaan dari jemaah. Tetapi imam ini bertegas, kata dia, kalau kamu nak saya jadi imam, macam itu cara saya. Kalau kamu nak macam lain, boleh lantik imam lain. Tapi makmum keberatan untuk lantik imam lain, kerana yang solatnya bagus, bacaannya bagus, dia. Cuma ada sikit kat situ saja yang mereka kurang, lalu mereka adukan kepada Nabi SAW. Jadi jelas, solat ibadah, solat urusan agama. Imam buat benda yang Nabi tak buat. Kalau ikut teori setiap perkara yang Nabi tak buat dalam ibadah haram, tentulah Nabi SAW tinggal nak menyampaikan saja hukum itu kepada imam, bagi tahu imam jangan buat lagi benda baru dalam urusan ibadah, itu haram. Tetapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW adalah contoh bahawa boleh berlaku perkara baru dalam ibadah yang tidak bercanggah dengan syarak. Pertama, tidak ada larangan bahawa tidak boleh seseorang itu mengulangi surah yang sama. Tak ada larangan. Makna kata, rakaat pertama itulah surah, rakaat kedua juga itu surah, tidak ada larangan. Yang kedua, bila Nabi SAW bertanya kepada imam ini, dorongan dia melakukan perkara baharu ini juga tidak bercanggah dengan syarak. Sebab nak menentukan satu itu syariah compliant, patuh syariah atau tidak, secara asasnya dua. Ya. Pertama, cara yang dilakukan itu tidak dilarang. Yang kedua, niat melakukan juga tidak bercanggah dengan syarak. Kalau niat saja betul, tapi cara salah, tak boleh. Cara betul, niat salah juga di sisi Allah tidak dapat dinilai sebagai amal soleh. Sebab niat dia tidak betul. Bila Nabi SAW tanya, kenapa imam tak mahu ikut cadangan daripada jemaah? Jawab imam tersebut, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya aku kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Kasih kepada ayat Quran adakah bercanggah dengan syarak? Bahkan baik. Bukan setakat tak bercanggah, baik. Lalu oleh kerana dorongannya baik, amalannya juga tidak dilarang, Nabi SAW bukan saja tidak melarang perkara baharu dalam ibadah ini, bahkan baginda memuji dengan sabda baginda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut, itulah yang memasukkan kamu ke dalam syurga nanti. Jadi terbukti, orang yang anti pada bid'ah hasanah, dia anti pada sunnah. Bahkan ada yang kurang cerdas akal dia perli. Dan dia kata, geng kamu ni tak usah panggil ahli sunnah wal jamaah. Habis nak panggil apa? Ahli bid'ah hasanah wal jamaah. Gitu. Sebab kamu ni kan penyokong bid'ah hasanah. Jadi tak perlu alat cadangan macam itu, tak perlu. Kalau dia faham, oleh kerana mengiktiraf bid'ah hasanah itu adalah sunnah, maka memadai sebut ahli sunnati wal jamaah, termasuk di dalam sunnah adalah mengiktiraf dan melakukan bid'ah yang hasanah. Tapi yang gagal faham, tetap gagal faham. Dia sudah ada mental block. Tapi yang masih tercari-cari, agak hanya dia keliru saja. Bila diterangkan, insya-Allah dia akan nampak kebenaran. Ini lagi bukti yang jelas. Ya. Soalan, apakah hujah azan jemaat sebanyak 2 kali? Jawapan. Jadi kalau orang tanya azan jemaat yang 2 kali itu bid'ah atau tidak? Ya bid'ah. Kerana baharu. Tapi ini kan Sayyidina Uthman yang lakukan. Sayyidina Uthman kan Khulafa' ar-Rasyidin. Jadi apabila Khulafa' ar-Rasyidin yang lakukan, maka ianya adalah sunnah. Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah saya dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Ini bukti bahawa ini adalah sunnah.
Sebab Khulafa' Ar-Rasyidin yang buat. Betul. Berarti sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin adalah antaranya melakukan perkara baharu dalam ibadah yang tidak bercanggah dengan syarak. Kalau kamu tolak perkara baharu semata-mata kerana baharu, bukan kerana bercanggah dengan syarak, kamu yang melawan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Cuba lihat ya. Pada zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, azan untuk salat Jumaat hanya satu kali, iaitu setelah khatib duduk selepas memberi salam untuk berkhutbah. Jadi, kalau kita bayangkan zaman awal-awal Islam dulu, 3 generasi yang pertama, tak berlaku azan sebelum tu. Khatib naik atas mimbar tu, belum ada azan lagi. Setelah khatib naik atas mimbar bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk, barulah azan. Satu kali sahaja. Tetapi pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menambah satu lagi azan. Iaitu belum lagi khatib naik atas mimbar pun, azan telah dilaungkan. Dengan itu, jadilah azan Jumaat itu 2 kali. Jadi azan yang pertama tu sebenarnya dari segi lahirnya, amalan tu ialah yang kedua. Azan yang kedua tu dari segi amalannya yang pertama. Daripada zaman Nabi lagi ada. Baik. Kenapa jadi begitu? Kerana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad begitu, beliau melihat orang Islam semakin ramai dan ada di kalangan mereka yang tinggal jauh dari masjid, berniaga penjauh dari masjid. Jadi kalaulah azan macam dulu-dulu, bila azan tu khatib dah naik atas mimbar, dia jauh. Dia dengar azan, dia bersiap tak sempat. Kerana sudah hampir, sudah singkat dengan waktu untuk solat Jumaat. Jadi tujuannya adalah memberitahu mereka bahawa solat Jumaat nanti dah dekat. Jadi kalau ada azan dahulu, dia dengar, dia tahu waktu Jumaat sudah hampir, dia tutup kedai, dan dia bersiap pergi solat Jumaat sempat. Walaupun azan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama ianya adalah ijtihad seorang mujtahid. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk daripada sahabat Nabi yang boleh berijtihad. Kerana daripada ribuan sahabat Nabi itu tidak semua boleh ijtihad. Ramai antara sahabat Nabi bila dia tidak tahu hukum, dia bertanya kepada sahabat Nabi yang lain yang boleh berijtihad, ya, yang mufti, ya, yang boleh berfatwa. Yang itu tidak ramai. Tetapi berbeza, ya, di zaman kita sekarang ini, ada orang yang nak memaksa semua orang ijtihad. Tak boleh kamu ikut mazhab ni, tak boleh. Kamu kena pergi Quran hadis sendiri. Bila pergi Quran hadis sendiri, mana ijtihad. Sedangkan tidak semua orang berkemampuan, ya, untuk berinteraksi secara direct dengan Al-Quran dan hadis. Alangkan sesama mujtahid yang memang boleh pergi pada Quran dan hadis pun ada kalanya mereka berbeza pandangan. Apatah lagi kita yang tidak ada kemampuan. Baik. Itu yang pertama, ya, ijtihad. Yang kedua, ijtihad Sayyidina Uthman ini tidak pernah dibantah oleh para sahabat Nabi yang lain. Tak ada seorang pun angkat tangan kata, Uthman kau buat apa ni, benda baru ni, Nabi tak pernah buat. Ni haram ni. Ya, kamu ni pandai-pandai pula tambah azan ni urusan agama. Tak ada. Ya. Maka bila tidak ada sahabat Nabi yang membangkang, inilah yang dikenali sebagai ijma', iaitu kesepakatan sukuti, iaitu secara implied, secara diam. Bukan masing-masing angkat tangan kata kami setuju, kami sokong, azan tambahan ni bagus. Bukan. Memadailah, tidak ada yang membangkang, itu juga telah dianggap sebagai konsensus, ijma'. Tapi sukuti, secara implied, bukan secara express, bukan. Iaitu satu kesepakatan para sahabat Nabi terhadap sesuatu hukum dengan cara tidak mengingkarinya. Mereka berdiam diri menunjukkan mereka tidak bersetuju dengan hukumnya. Menunjukkan mereka bersetuju dengan hukumnya. Sebab sikap umat Islam pada zaman sahabat, mereka tegas dengan kebenaran. Bayangkan, jangankan kata Sayyidina Uthman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu yang karakternya lembut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berkarakter keras pun, kalau ada Sayyidina Umar berfatwa,
Orang perempuan berani bangkang kalau dia rasa tak betul. Pernah Sayyidina Umar bercadang untuk menetapkan qadar mahar. Kerana bimbang kalau mahar itu ditetapkan terlampau tinggi, ya, isi kahwin itu terlampau tinggi, nanti ada orang tak mampu nak berkahwin, dia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Tetapi dibantah oleh seorang wanita menggunakan ayat Quran. Sayyidina Umar kata, betul perempuan ni, Sayyidina Umar tersilap. Itu sikap. Jadi tak mungkin kalaulah azan ini bid'ah sayyi'ah dalalah, seorang pun tak ada komplain. Tak mungkin. Jadi secara khusus, sepakat sahabat Nabi bahawa azan tambahan untuk solat jemaat itu adalah bid'ah, perkara baru yang hasanah, baik daripada neraca syarak. Kenapa baik daripada neraca syarak? Kerana ia satu cara menghalang orang dari meninggalkan solat jemaat, sedangkan solat jemaat itu hukumnya wajib, ya, bagi lelaki, ya, yang bermukim dan seterusnya. Yang kedua, secara umum, peristiwa ini menjadi bukti bahawa sahabat Nabi ijma' boleh sahaja melakukan perkara baharu walaupun dalam urusan agama. Sebab ada kawan-kawan kita mendakwa tak betul. Yang betul, urusan dunia tak mengapa benda baru. Urusan agama tak boleh. Ini urusan agama. Sahabat Nabi ijma' boleh. Adakah kamu lebih faham agama daripada sahabat Nabi? Kot lagi mengaku salafi? Padahal sahabat Nabi itu salaf. Salafi makna pengikut salaf. Kalau kamu mengaku salafi, ya paling kurang ikut sahabat. Dan ini bukan sekadar ijtihad Sayyidina Osman seorang. Kalau ijtihad Sayyidina Osman pun masih bernilai dan berharga. Sahabat Nabi dijamin masuk syurga, mujtahid mutlak. Kemudian lagi Sayyidina Osman ini menantu Nabi 2 kali. Dan Nabi puji, Nabi kata malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Ya. Mana kalau setakat ijtihad Sayyidina Osman pun sudah sangat bernilai. Apatah lagi ditambah dengan ijma' sukuti, implied consensus daripada para sahabat yang lain. Baik, dalil. Hadis di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, an Sa'ib bin qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu innal azana yaumal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisul imamu yaumal jumu'ati alal mimbari fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma falamma kana fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu wa katharu amara Utsmanu yaumal jumu'ati bil adhanis thalithi bihi ala zawra'i fa thabbata al amru ala dhalika. Daripada Sa'ib beliau berkata bahawa aku mendengar Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya azan pada hari Jumaat, yakni untuk salat Jumaat, pada awalnya dilakukan ketika imam. Imam ni dia berfungsi dua. Dialah imam, dialah khatib. Ya? Ada kalanya khatib lain, imam lain. Ini imam dan khatib pada hari Jumaat duduk atas mimbar. Berlaku bila ni? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian apabila tiba khilafah Utsman, yakni ketika pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah dan umat Islam dah jadi ramai, lalu Sayyidina Utsman memerintahkan supaya hari Jumaat itu azan yang ketiga. Macam mana pula jadi 3 ni Ustaz? Kita tajuk azan 2 kali. Dalam hadis Bukhari kata azan yang ketiga. Kerana dari segi istilah, qomat tu pun dianggap azan juga, disebut azan juga. Sebab ia satu bentuk seruan. Cuma azan pertama tu seruan umum, ya, bagi tahu waktu dah masuk, datang sembahyang. Qomat ni macam orang yang dah dalam masjid, bagi tahu dia nak sembahyang dah ni. Bangun. Lebih kurang macam itulah message dia. Jadi qomat juga disebut azan sudah 2 kali. Itu daripada zaman Nabi lagi. Ya, azan atas mimbar dan azan yang dimaksudnya adalah qomat. Jadi bila disebut yang ketiga ni, yang azan awal tu. Azan sebelum khatib naik atas mimbar lagi. Zawra' ni satu tempat yang berhampiran dengan pasar. Kenapa? Kerana target dia adalah yang berniaga di pasar ni. Dan biasanya orang yang berurus niaga ni lah yang akan terlalai daripada waktu Jumaat. Bukan dia sengaja nak tinggal solat Jumaat. Sibuk dengan urusan berniaga tu, kadang-kadang hari tu hari Jumaat boleh tak perasan.
Zaman kita ni tidak azan pertama sahaja. Bahkan ada kalanya sesengah masjid ada alunan bacaan Al-Quran. Hari lain tak ada. Hari lain mungkin sebelum subuh. Ya. Tiba-tiba hari Jumaat, sebelum pada waktu Jumaat tu dalam setengah jam, sudah ada alunan. Itu juga membantu. Awak, ini dekat Jumaat. Ataupun setengah, hari ni Jumaat. Baru tahu hari Jumaat. Sebab otak difokus dengan benda-benda lain. Itu dalil ya. Kemudian pendapat ulama' di muka surat 186, atas dasar hadis di atas Syekh Zainuddin Al-Malibari, rahimahullah. Malibar ni orang India, ya, ulama India. Dikatakan beliau ni meninggal dunia pada tahun 975 Hijriah dalam kitab yang masyhur ya, di ngaji di negara kita ini, iaitu Fathul Mu'in. Mengatakan bahawa sunat mengumandangkan azan 2 kali. Maknanya azan salat Jumaat. Pertama sebelum khatib naik ke mimbar, dan yang kedua dilakukan setelah khatib naik di atas mimbar. Cuba lihat ya, kalam dalam Fathul Mu'in. Wa yusannu adhanani li subhi wahidin qabla al-fajri wa akhara ba'dahu fa in iktasara fal aula ba'dahu wa adhanani lil jum'ati ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbara wal akharu alladhi qablahu. Wa yusannu, dan adalah satu kesunahan azan 2 kali untuk subuh. Jadi eloklah. Kalau nak dihidupkan, AJK kena sokong. Cuma untuk mengelakkan orang daripada jadi confused, selama ni azan tu dia tahu masuk waktu. Tahu-tahu dia dengar azan pertama, terus dia sembahyang subuh. Takut-takut macam itu. Maka sebelum dihidupkan kembali sunnah ini, diwar-warkanlah dulu dalam sebulan ke. Mustad pada bulan Ramadan ni misalnya, Masjid Al-Khairiyah, Keramat EU3 akan menghidupkan sunnah azan subuh 2 kali. WhatsApp, sebarkan dalam apa tu, kan biasa ada grup WhatsApp penduduk kan, Korea, Keramat EU3, sebarkan. InsyaAllah lah by the time amalkan tu orang dah tahu dah. Ini azan belum masuk waktu lagi. Ini sunat dan sunnah ya. Tapi kalau satu yang sebelum masuk fajar lagi, satu lagi selepas dah masuk waktu. Tapi kalau dia nak buat satu saja, maka yang aulanya yang masuk waktu tu. Sebab itu yang target sebenarnya. Yang sebelum masuk waktu tu adalah nak bagi tahu dekat nak masuk waktu. Jadi orang yang nak bersahur bangun sempat lagi bersahur. Ya. Orang yang terpaksa nak kena mandi wajib misalnya, sempatlah dia mandi wajib dulu. Orang yang tahajud dan sebagainya, dia tahu dah dekat nak habis ni, nak witir atau nak apa. Ia membantu. Tapi yang penting tu yang masuk waktu. Kalau memang nak buat satu, maka yang aulanya pilih yang masuk waktu. Tapi yang afdal berdua-dua lah. Ini yang diamalkan. Dan sunnah juga azan 2 kali. Maknanya walaupun Nabi SAW tak lakukan, bahkan 2 khalifah tak lakukan, tapi apabila dilakukan oleh salah seorang daripada Khulafa' Ar-Rasyidin, itu dikira sunnah juga. Makna sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin itu melakukan perkara baharu dalam urusan ibadah, syarat, tidak melanggar syarak. Satu adalah ketika khatib naik atas mimbar, sebagaimana yang kita perhatikan dilakukan sekarang ini, dan satu sebelum itu lagi. Jadi itu diamalkan ya. Alhamdulillah, rata-rata masjid tidak ada isu. Cuma saya difahamkan, saya tak tahu, jarang pergi, ingat sampai 2 kali ke 3 kali. Katanya di Perlis azan Jumaat sekali. Kalau ada orang Perlis ataupun orang-orang yang selalu pergi ke sana, mungkin boleh verify betul ke tak betul yang saya dengar tu. Kadang-kadang yang kita dengar ni tak tepat. Dan ada kalanya memang betul. Tapi kalau di tempat-tempat lain, setahu saya hatta di negara Arab pun, azan subuh, azan Jumaat juga 2 kali. Azan subuh biasa 2 kali. Di negara-negara Arab biasa begitu. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah disebutkan, "Tsumma inna fi'la Utsmana radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutiyan li'annahum la yunkirunahu alaihi." Kemudian daripada itu sesungguhnya perbuatan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu merupakan ijma' secara diam, kerana sahabat-sahabat tidak ada yang mengingkari perbuatan tersebut.
timbul persoalan. Adakah perbuatan itu tak ikut sunnah Nabi? Sebab zaman Nabi tak dilakukan? Jawapannya, ia mengikut sunnah Rasulullah SAW kerana mengikut para sahabat, umpamanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu juga bermakna mengikut Rasulullah SAW berdasarkan sabda baginda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnah saya dan sunnah khulafa' ar-rasyidin selepas daripada saya. Baik, seterusnya. Boleh ke satu lagi? Kena berhenti dah. Boleh ya? Iaitu isu solat sunat qabliyah maghrib. Ini juga saya perhatikan kebanyakan masjid surau tak ada isu. Lepas azan macam biasa, solat sunat 2 rakaat, ya, kemudian qomat solat maghrib. Tapi ada juga sebahagian mengatakan bid'ah. Solat sunat qabliyah maghrib tak ada. Solat sunat qabliyah Jumaat pun bid'ah. Jadi kalau tak lakukan tak berdosa pun. Sunat. Tapi mengatakan bid'ah ini ada perbincangannya. Ulama khilaf tentang solat sunat qabliyah ini kepada 3 pandangan. Pertama, ia adalah sunat tetapi ghairu muakkadah. Tidak diberati sangatlah. Tak macam yang ba'diyah tu. Ba'diyah tu sunat juga tapi muakkad. Mana jangan tinggallah, Nabi SAW biasa buat. Biasanya bila Nabi SAW kekali lakukan, dianggap itu muakkad. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Zahiri. Cuma mazhab Zahiri ini kita tak iktibarlah. Memadai, itu mazhab Syafi'i sudah memadai. Sunat, kalau buat bagus, tak buat pun tidak diberati sangat. Dan biasanya dibuat secara sangat ringan, ya, khafif. Jangan panjang-panjang, sebab waktu maghrib ni pendek. Bahkan kalau ikut kaul jadid, ya, lagi pendek pada yang kita amalkan. Kita sekarang kira maghrib tu, isyak masuk habis maghrib. Kalau ikut ijtihad baru dalam mazhab Syafi'i, belum masuk isyak sudah habis maghrib. Dia boleh jadi macam subuh kan. Belum masuk zuhur, subuh dah habis. Begitu. Tapi ramainya masih pegang dengan fatwa lama, iaitu masuk isyak habis maghrib. Daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sallu qabla salatil maghrib qala fi thalithati liman syaa karahiyatan ayyattakhidhahan nasu sunnatan. Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi nak kata bid'ah tu tak betul lah. Soalnya bila Nabi SAW bersabda, Nabi sebut 3 kali. Sembahyanglah sebelum sembahyang maghrib tu sembahyang, maknanya sembahyang sunat. Tapi pada kali ketiga Nabi SAW bersabda, liman syaa, bagi yang nak lah. Bila bagi yang nak tu ada ringan. Asalnya tu nampak ditekan, ya. Sembahyanglah sebelum salat maghrib, sembahyanglah sebelum salat maghrib, sembahyanglah sebelum salat maghrib, bagi yang nak. Jadi kenapa bagi yang nak itu? Kerana bimbang nanti orang jadikan itu sebagai seolah-olahnya satu kewajipan. Tak boleh tinggal. Bila Nabi sebut bagi yang nak, orang pun faham tidaklah wajib. Imam Tabrani mengatakan lam yarid nafya istihbabiha li annahu la yumkinu ayyamura bima la yustahabbu. Bal hadzal haditsu min aqwal adillah ala istihbabiha wa makna qawlihi sunnatan ay syari'atun wa tariqatun lazimah. Bukan lam yurid. Tidaklah baginda sallallahu berkehendak menafikan sunatnya sembahyang ini, kerana tak mungkin baginda menyuruh satu yang tak sunat. Suruh tapi tak ada pahala, tak mungkin. Tapi bahkan ini adalah hadis merupakan sekuat-kuat dalil menunjukkan sunat sembahyang qabliyah maghrib. Habis di hujung tu, karahiyatan ayati khidhahan nasu sunnatan. Tak nak manusia mengambilnya sebagai satu benda yang sunat. Bukan. Sunnah di sini bukan makna sunat. Istibab. Sunnah di sini makna satu jalan yang diamalkan sentiasa, iaitu satu perkara yang wajib. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari indal maghrib. Aku telah melihat sahabat-sahabat yang besar di kalangan sahabat Nabi, mereka itu bersegera mencari tiang-tiang, yakni nak jadikan sebagai sutrah sebelum daripada maghrib. Mana mereka ini sembahyang sebelum daripada salat maghrib, salat sunat, dan sunnahnya adalah ada sutrah. Mereka jadikan tiang tu sebagai sutrah.
Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri tentang sunatnya mendirikan solat sebelum daripada maghrib. Itu terjemahan dia. Kemudian pendapat ulama Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dalam salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib terdapat 2 pandangan masyhur dari kalangan para ulama Khurasan. Walau bagaimanapun pendapat yang sahih. Bila sebut yang sahih, makna pendapat satu lagi itu tak kuatlah. Kalau disebut asah, pendapat ini yang lebih kuat, tapi yang satu lagi pun kuat juga. Begitu. Dia ada istilah dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ini, dia bukan hanya ini sahih, ini asah saja tidak. Dia ada efek dia. Kalau dia kata ini adalah yang as-sahih, inilah pendapat yang sahih, makna pendapat satu lagi itu dalil dia tak kuat. Lemah. Antara kedua-dua pendapat ini iaitu sunat mendirikan solat 2 rakaat sebelum maghrib dalam kitab Nihayatuz Zin. Kalangan Syekh Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala beliau menulis disunatkan melakukan solat 2 rakaat yang ringan, ringan saja, ringkas saja sebelum maghrib berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud solatlah kamu sebelum maghrib dan juga berdasarkan hadis Nabi yang lain. Ini dalil umum. Antara azan dan iqamah itu terdapat solat. Di kulli azana ini solatun. Ataupun baina kulli azana ini antara 2 azan iaitu azan dan iqamat ada solat. Pendapat yang kedua harus. Ini pendapat mazhab Hambali. Harus mana buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Iaitu mereka bersandarkan kepada dalil kunna nusalli ala ahdi Nabi SAW ba'da ghurubi syams qabla salatil maghrib. Faqultu lahu akana Rasulullah SAW sallahuma qala kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Kenapa dia kata harus? Berdasarkan hadis iaitu diceritakan kami pada zaman Nabi selepas daripada terbenam matahari sebelum salat maghrib kami ada semayang. Mana solat sunat maghrib ni amalan sahabat. Janganlah sampai dibid'ah sesat kan. Lalu aku bertanya kepada dia, Nabi sendiri semayang tak? Kamu orang semayang, Nabi semayang ke tidak? Dia tidak jawab dengan jelas, kata Nabi semayang ke tak semayang. Dia kata, Nabi ada lihat kami semayang, tapi baginda pun tak suruh, baginda pun tak larang. Jadi tak suruh, tak larang, harus lah. Yang ketiga, ada pendapat mengatakan tidak sunat, khilaf aula, bukan haram ya. Yang aulanya tak buat. Iaitu ulama mazhab Hanafi mengatakan ia khilaf aula, tidak afdal. Tapi ulama Maliki lebih berat lagi iaitu makruh. Makruhnya baik jangan buatlah. Yang kata haram tidak ada. Kenapa dikatakan demikian? Iaitu su'ila Ibnu Umar ani rak'ataini qabla al-maghrib faqala ma ra'aitu ahadan ala ahdi Rasulullah sallam yusallihima. Ditanya pada Abdullah bin Umar, anak pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, tentang solat 2 rakaat sebelum salat maghrib tu. Lalu beliau menjawab, saya tak pernah lihat di zaman Nabi satu orang pun melakukannya. Jadi zaman Nabi tak ada orang buat. Jadi tiba-tiba kita buat makruh. Ini pandangan dalam mazhab Malik. Dan kias kepada tidak ada solat selepas fardu asar sehingga masuk waktu maghrib. Tapi ini kias yang lemah lah. Tak sebab apa persamaannya. Selepas waktu asar tu ada dia punya dalil dia. Apa alasan kamu nak kias kepada solat sunat maghrib? Jadi dibincangkan tentang dalil ini, mana diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Umar tak pernah lihat orang buat sembahyang salat sunat qabliyah ni. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengulas ulasan daripada Imam Al-Baihaqi, menyebut ulasan daripada Imam Baihaqi dan para ulama hadis tentang riwayat tersebut. Al-Imam Al-Baihaqi dan para ulama hadis menyebutkan bahawasanya beliau telah menafikan sesuatu yang beliau tidak mengetahui tentangnya, sedangkan demikian itu telah ditetapkan oleh para sahabat lain. Mana sahabat ni ada yang tahu satu benda, ada yang tak tahu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar dia tidak menipu, dia sahabat Nabi. Dia hanya cerita aku tak nak nampak. Ya, kamu tak nak nampak, tapi orang lain nampak. Ramai yang nampak. Ramai yang dalam riwayat lain menunjukkan sahabat lain nampak. Jadi dia ada kaedah al-musbit muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan kata ada didahulukan berbanding yang menafikan.
Kerana apa? Kerana yang menetapkan tu dia ada ziyadatul ilmi. Dia nampak, maka dia tahu. Yang seorang lagi kata, aku tak pernah nampak. Tak apalah kamu tak pernah nampak. Tapi orang yang nampak, dia ada ilmu lebih daripada kamu. Berarti yang berilmu lebih ini didahulukan daripada yang tidak ada ilmu tentang itu. Bukan Sayyidina Abdullah bin Umar dia tak ada ilmu. Tapi dia tak lihat mana daripada sudut itu tentang sembahyang 2 rakaat itu dia tak ada ilmu tu. Ya, yang ada ilmu didahulukan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, oleh itu hendaklah mendahulukan riwayat daripada para sahabat yang menetapkan sunnahnya salat 2 rakaat sebelum maghrib disebabkan mereka lebih banyak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kaedah usul fiqh yang sudah disepakati mengatakan mereka yang menetapkan satu hukum iaitu al-musbit didahulukan daripada yang menafikan iaitu an-nafi. Kesimpulan, berdasarkan adanya dalil-dalil salat sunat sebelum maghrib dan tidak ada dalil yang melarang melakukannya, paling-paling kuat tak nampak, bukan kata haram, ya. Maka pendapat yang kuat adalah salat qabliyah maghrib merupakan antara salat sunat rawatib mana yang mengiringi fardu yang tidak muakkad. Walau bagaimanapun para ulama mengatakan hendaklah tidak melazimkan melakukannya setiap hari supaya tidak ada sangkaan ia adalah yang muakkad. Mana mungkin dalam sebulan tu tinggallah 2-3 kali. Jangan elok tinggal ni orang yang dia jadi perhatian lah. Kalau yang kita orang tak perhati pun apa kita buat. Jadi siapa ni? Biasa imam lah. Jadi orang jemaah tengok, imam ada kala-kala tak buat. Jadi tidaklah solat sunat yang muakkad. Tapi kalau orang semua dah tahu, boleh je nak buat sentiasa pun. Dia dah orang suruh orang mengaji. Dia buat kerana sunat, bukan kerana muakkad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Kuliah akan datang insya-Allah kuliah subuh sajalah bulan puasa, tak ada kuliah maghrib. Muka surat 193 solat qabliyah sebelum Jumaat.